Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini daripada sinarharian.com.my yang mengejutkan seluruh Malaysia. Anwar dakwa pemilihan calon BN tak ikut perlembagaan parti. Berita penuh. Bekas Ahli Parlimen Ketereh, Tan Sri Anwar Musa mendakwa pemilihan calon BN untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak mengikut kaedah yang telah ditetapkan perlembagaan parti. Menurut Ketua UMNO bahagian Ketereh itu, spekulasi calon BN berlegar biarpun parti lawan sudah mengumumkan senarai calon mereka yang dikatakan syarat dengan personality big and heavyweight. Bakal calon sudah dibawa menandatangani dokumen dan aku janji tertentu sejak 2 hari yang lalu. Justru rumours kabar angin mula tersebar. Katanya nampaknya walau perlembagaan menghuraikan dengan jelas skop dan kaedah pemilihan calon, nampaknya sekali lagi ia tidak diendahkan, katanya menerusi satu hantaran di Facebooknya pada malam Isnin. Penyandang kerusi Parlimen Ketereh itu mendakwa biarpun top 5 pemimpin tertinggi UMNO diberi kuasa berunding bagi pihak Majlis Kerja Tertinggi MKT sebagai senarai calon ditapis lagi oleh pihak lebih tinggi. Katanya janji kononnya bakal dipilih adalah para wali winnable, acceptable and likable. Namun kedengaran sana-sini banyak sudah winners dipancung, terutama yang dekat dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. Tapi itu kabar angin yang tidak semestinya tidak berasas. Apapun, kita berilah ruang sepenuhnya secukupnya kepada pucuk pimpinan untuk merunding dan memilih, katanya. Tambahnya lagi, menjadi calon tidak boleh diminta-minta. Tak perlulah melobi-lobi. Ia satu amanah. Tanggungjawab untuk memenangkan cukup kerusi bagi parti, katanya. Tambahnya lagi, jika tidak berkubur 2 kali. Kurangkan spekulasi. Tunggu saja pengumuman rasmi sehari 2 lagi. Saja lagi jelasnya lagi dalam kenyataan itu. Kata Anwar Musa, janji kononnya bakal dipilih adalah para wali, yaitu winnable, acceptable dan likable. Namun kedengaran sana-sini banyak sudah winners yang dipancung, terutama yang dekat dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. Tapi itu kabar angin yang tidak semestinya tidak berasas. Nampaknya walau perlembagaan menghuraikan dengan jelas skop dan kaedah pemilihan calon, nampaknya sekali lagi ia tidak diendahkan, katanya menerusi hantaran di Facebooknya pada malam Isnin yang lalu. Bakal calon sudah dibawa menandatangani dokumen dan aku janji tertentu sejak 2 hari yang lalu. Justru rumours kabar angin mula tersebar. Menurut Ketua UMNO bahagian Ketereh itu lagi, spekulasi calon BN berlegar. Biarpun parti lawan sudah pun mengumumkan senarai calon mereka yang dikatakan syarat dengan personality big and heavyweight. Bekas Ahli Parlimen Ketereh, Tan Sri Anwar Musa mendakwa pemilihan calon BN untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh perlembagaan parti. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda amatlah dihargai. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat apa-apa sajalah bagi kamu yang baru menonton video ini. Kalau kamu menonton tengah malam jugalah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian.
PRU15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar Ibrahim untuk negara Malaysia. Berdasarkan senarai calon PRU15 yang mewakili PKR yang telah diumumkan pada Jumaat yang lalu, keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sendirinya telah mencatat sejarah buat negara, malah bakal mencipta lebih banyak sejarah jika Pakatan Harapan menang dan berjaya menubuhkan kerajaan pada 19 November depan. Selama ini adalah perkara biasa bila ayah dan anak dipilih sebagai calon dalam sesuatu pilihan raya umum. Misalnya Tun Mahathir Mohamad dan Mukhris Mahathir, Tun Ghaffar Baba dan Tamrin Ghaffar, Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng, Karpala Singh dan Gobind Deo, Taib Mahmud dan Sulaiman Taib, serta Anwar dan Nurul Izzah. Tetapi belum pernah 3 orang dalam satu keluarga dipilih sebagai calon. Tetapi pada PRU15 kali ini menyaksikan sejarah baru tercipta bila mana 3 orang dalam sebuah keluarga, iaitu Anwar, Wan Azizah, Wan Ismail dan Nurul Izzah secara serentak dipilih sebagai calon untuk bertanding PRU yang sama. Walaupun sebelum ini ketiga-tiganya sudah sedia memegang status sebagai ahli parlimen, tetapi mereka tidak pernah bertanding secara serentak. Wan Azizah dan Nurul Izzah bertanding dan menang di Pandan serta Pematang Pauh pada PRU tahun 2018, manakala Anwar menjadi ahli parlimen Port Dickson melalui PRK pada 2019. Dalam PRU15 kali ini, 3 pemimpin berkenaan akan bertanding serentak. Jika ketiga-tiganya menang dengan serentak pula, mereka akan mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Sebelum ini, Wan Azizah dan Nurul Izzah menjadi ahli parlimen. Kedua-duanya juga boleh dikira mencipta sejarah kerana pertama kali seorang ibu dan anak perempuan secara serentak berada di Dewan Rakyat. Wow! Meskipun kali ini Wan Azizah berpindah dari Pandan ke Bandar Tun Razak dan ramai yang mempertikaikannya kerana dianggap tidak wajar lagi diletakkan sebagai calon, dikatakan memadai dengan Anwar dan Nurul Izzah saja untuk bertanding. Namun kesediaan bekas timbalan Perdana Menteri itu terus bertanding adalah suatu pengorbanan yang cukup besar sebenarnya. Beliau bukan diletakkan untuk bertanding di kawasan yang mudah. Bahkan dalam misi untuk menyingkirkan pengkhianat parti itu, iaitu Kamaruddin Jaafar yang pada PRU14 telah memenangi kerusi tersebut di atas tiket PKR, tetapi kemudian melompat katak ke kolam bersatu. Oleh kerana memenangi satu kerusi adalah cukup penting, maka meletakkan Wan Azizah di Bandar Tun Razak adalah tepat. Bahkan kesediaan beliau menggalas tugas berat itu seharusnya amat terpuji. Isteri pemimpin-pemimpin lain sudah pasti tidak sedia melakukan pengorbanan dan perjuangan seperti itu kerana ramai yang lebih suka memilih kehidupan senang dan mewah tanpa melakukan apa-apa kerja yang susah. Lantaran itu, keberadaan Wan Azizah sebagai calon, meski dalam usia 70-an, haruslah diraikan serta dilihat dalam perspektif yang betul dalam usaha memastikan PH beroleh kejayaan. Ini kerana sebagaimana disebut Anwar sendiri, PKR wajib merampas balik semua kerusi pengkhianat itu, dan jika pimpinan utama tidak diletakkan sebagai calon, usaha mengalahkan mereka mungkin tidak menemui kejayaan. Wan Azizah dalam hal ini nampaknya sehati sejiwa dengan Anwar, yang sama-sama berpindah ke kawasan yang sukar, iaitu di Tambun, bagi melonjakkan lagi harapan meraih kemenangan buat PH. Barangkali boleh diucapkan terima kasih kepada Tun Mahathir kerana telah memecat Anwar pada tahun 1998 dahulu. Tanpa pemecatan itu, tidak mungkin Wan Azizah terlintas untuk menceburi dunia politik secara aktif sehingga pencapaiannya yang luar biasa itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kamu boleh baca ini semua secara lengkap di sabudin.com.net. sabudin.com.net, tajuknya PRU15 dan sejarah hebat yang bakal dicipta keluarga Anwar untuk negara. Dan jumpa lagi, bye-bye.